Radio Malaysia mempersembahkan sebuah panggung drama berjudul Balada Seorang Gadis, karya Sharif Putra. Salam sejahtera, Salam sejahtera. kata Aziz. Cikgu nak jumpa Tini ya. Sekejap ya. Cikgu nak habiskan kerja ni. Tini dah makan? Saya jarang makan waktu rehat cikgu. Kenapa? Tak elok perut kosong. Saya dah biasa cikgu. Dah biasa? Sebab sudah makan pagi kat rumah? Sekolah nanti Tini makanlah. Artinya Tini tak makan apa-apa. Tak makan alas perut? Nasib keluarga kami cikgu. Cikgu baru saja menerima semua markah mata pelajaran. Cikgu terperanjat dengan markah yang diperoleh Tini. Bukan mata pelajaran yang cikgu ajar saja, tapi hampir keseluruhan mata pelajaran lain. Saya dah duga cikgu. Saya tak sepandai pelajar lain. Tini tak boleh cakap macam tu. Tahun lepas, semasa Tini dalam tingkatan 6 rendah, Tini antara pelajaran terbaik mata pelajaran ekonomi, jauh mengatasi Leha, Hamid, Zakia. Susah Tini nak cakap cikgu. Tini ada keupayaan untuk terus maju. Hasrat Tini untuk masuk U masih ada. Jangan putus asa Tini. Itu pandangan cikgu. Tapi diri Tini sendiri seperti memikul sebatang balak cikgu. Tentu bersebab kan? Sebabnya tak ada. Kecuali saya ni tak sepintau orang lain. Alasan sebeginilah patut Tini hindari. Cikgu sangat tidak gembira. Jangan Tini anggap Tini tidak cerdik. Buangkan sikap negatif macam tu. Bangsa yang maju ialah bangsa yang meletakkan diri mereka pada tahap positif. Faham kata-kata cikgu? Faham cikgu. Cikgu yakin Tini masih mampu. Ya, Tini pelajar yang cerdik. Jawapan ekonomi Tini sebenarnya yang cikgu periksa membawa petanda Tini mengalami gangguan. Ada keserbutan dalaman yang Tini hadapi? Cikgu teka-teka ya. Hari ini, Tini kena ceritakan. Seboleh mungkin cikgu akan tolong. Tak ada apa-apa cikgu. Sebenarnya, di awal tingkatan 6 dulu, Tini rasa semua pelajaran tidak sesukar sekarang. Buku teks sejarah pula semuanya tebal-tebal. Bila tatap teks sejarah Melayu dengan bahasa klasik pula, Tini makin tertekan cikgu. Cikgu telah alami semua waktu cikgu di tingkatan 6. Tapi cikgu banyak berkorban. Korban masa, pengorbanan fikiran. Entahlah cikgu. Itu saja ke cikgu? Cikgu masih terbuku. Ada rahsia yang Tini hadapi. Tini sembunyikan daripada cikgu. Tapi cikgu tak puas hati selagi cikgu tak dapat membantu Tini. Cikgu nak tengok sangat Tini akan menjadi seorang mahasiswa. Tini berjanji cikgu. Kiranya Tini menghadapi masalah, Tini tak akan lupakan cikgu. Itu pun kalau cikgu sudi mendengar luahan rasa Tini. Alhamdulillah, lapang dada cikgu. Lepas ni pergi kantin. Ni, jangan tak terima. Cikgu, kenapa ni? Tak naklah. Pandang muka cikgu. Tini kena ambil. Terima kasih cikgu. Mana sempat nak makan? Apa pelajaran seperehat? Kertas am. Cikgu som ya? Nanti cikgu beritahu dia. Pergi makan sikit. Cikgu, Tini. Siapa yang beritahu kamu Mak ada di sini? Sebelum ke sini, Tini kegerai mak. Makcik Lijah yang beritahu mak di sini. Katanya mak pindah. Kenapa mak tak cakap? Benda kecil je Tini. Mak pindah sebab ada gerai kosong kat sini. Sana tu ramai sangat penjual orang muda. Pembeli pula suka cari orang muda. Apa hal datang cari mak ni? Mak tak suka Tini ke sini. Bukan mak tak suka. Manalah mak yang tak suka anaknya. Tapi selalunya Tini cari mak bila ada hajat. Tini rindukan mak. Takkan sama. Bagaimana dengan adik-adik? Udin macam selalulah. Leha tu lain. Kenapa dengan Leha? Leha selalu menyebut mak. Ada masa nangis. Bukan mak tak ingat. Sepanjang masa mak terlalu ingat kamu, Udin. Apa lagi Leha tu?
Mak nak ajak kamu bersama Mak. Tapi ayah tak benarkan. Tengoklah Mak. Kalau ayah benarkan, nanti Tini bawa Leha tu. Perangai ayah kamu tu tak berubah-ubah. Mak ni macam kain buruk. Entahlah Mak. Tini serba salah. Sekolah pun sekali pergi, sekali tidak. Bila ingat sayang nak tinggal sekolah, Tini tabahkan saja Mak. Jangan sampai begitu. Selangkah lagi kamu tu masuk U. Jangan abaikan belajar. Nak tengok kamu berjaya. Semalam Cikgu Zakiah panggil Tini. Cikgu Zakiah tu suka kamu berjaya. Minggu lepas, dia datang jumpa Mak. Dia puji kamu. Mak tengok cikgu tu baik orangnya. Jenis suka tolong orang. Mak, dialah yang banyak bantu Tini. Eloklah Tini dapat berdamping dengan cikgu begitu. Tini nak bincang hal ayah. Mak ke situ pula. Sesekali, Mak rasa kesal sangat. Sampai bila abang nak berhenti tabiat buruk tu? Sejak kita kahwin sampai dapat 3 anak, kamu memang benci dengan sikap aku. Belum pernah saya menuturkan kata-kata benci terhadap abang. Dari cara kamu bertanya, aku tahu isi hati kamu, Gaya. Soalnya, mengapa abang tak boleh mengubah diri abang? Arak tu bukan minuman kita. Itu minuman syaitan. Kamu nampak aku minum? Jangan tuduh yang bukan-bukan, Gaya. Saya tak tengok. Tapi mulut jiran-jiran tak boleh ditutup, bang. Pedih telinga saya ni, bang. Pernah orang terserempak abang mabuk. Sudah! Aku tak mahu dengar leteran kamu lagi. Kalau kamu dah tak suka, tinggalkan rumah ini. Abang halau saya. Jangan lagi panggil aku ini abang. Anak-anak, bang. Aku mampu menjaganya. Ya Allah, ya Tuhanku. Sama sekali aku tidak berniat untuk menderhaka. Aku menegurnya kerana dia melakukan maksiat. Mak, mengapa Mak menangis? Tak ada apa, Tini. Mak sekadar ingat cerita lama. Tadi menentukan kita jadi begini, Mak. Mak, Tini tengok ayah dah mula berubah. Alhamdulillah. Sebesar-besar syukur. Mak sentiasa berdoa ayah kamu akan insaf. Mak, izinkan Tini pergi dulu. Tini, Ya, Mak. ambil ni. Belanja kamu sama adik-adik kamu. Ayah dah bagi. Ambil. Ini ikhlas daripada Mak. Belikan makanan untuk Udin dan Leha. Jangan balik dengan tangan kosong. Terima kasih, Mak. Tini, ingat pesan Mak. Belajar sungguh-sungguh. Mak nak tengok kamu berjaya. Selalu bertanya pada Cikgu Zakiah tu. Kirim salam Mak kepadanya. Baik, Mak. Oh ya, semalam ada seseorang datang cari Mak. Lelaki atau perempuan? Lelaki. Nanti Mak cerita lain kali lah. Assalamualaikum. Makin comel petang ini. Oh, pisang atau keropok? Bila pula saya minat keropok leko? Tapi kena tunggulah. Baru dimasuk ke dalam kuali. Tak apa. Lebih lama di sini, lebih baik. Kenapa? Nanti orang rumah tertunggu-tunggu pula. Untuk saya seorang, bisa nangka tau. Saya tahu. RM5 juga ke? Bagi orang lain dulu. Adik ni RM2 kan? Okey, saya jual. Makcik 2 juga kan, tapi campur dengan pisang kelat siang. Saya jual ya. Saya nak RM4, bukan RM5. Tadi kata 5. Bila pula saya cakap 5? Awak yang kata. Tak jemu ke makan pisang goreng je? Tinggal sesama bujang. Saya bawa balik pisang goreng. Kawan lain bawa goreng cempedak. Macam-macam lah. Saya cakap benar. Ketawa pula. Nakal tak sudah-sudah. Apa yang dikeluhkan tu? Rindu kepada seseorang. Tapi orang tu tak nak mengerti. Orang dekat atau orang jauh? Orang dekat. Orang dekat tak perlu dirindui sebab dapat berjumpa setiap masa. Betul tak? Rindu nak tahu nama pun satu hal. Dah seminggu membeli pisang goreng. Sampai petang ini masih tidak tahu empunya penggorengnya. Nak panggil cik, nanti dimarahnya. Kok puan. Nak panggil puan. Kok masih cik. Panggillah apa je. Cik apa je? Cik ketawa? Nama saya Hartini tapi lebih senang dipanggil Tini. Cantik namanya. Secantik orangnya. Janganlah memuji bukan pada tempatnya. Ya, takkan saya saja memperkenalkan diri. Nama panjang Kamal.
Nama pendek pun Kamal. Namanya segagah dan setampan tuannya. Pujian biarlah sepadan. Ini pisangnya, saya jual. Datanglah lagi besok. Sebelum beredar, saya difahamkan Tini masih bersekolah kan? Rupanya penyiasat bebas lah ni. Dari hari pertama saya singgah, saya syak Tini bukan anak kampung biasa. Watak orang terpelajar. Bagaimana Encik Kamal tahu saya masih bersekolah? Daripada seorang peminat Tini, Peminat Tini macam artis pula. hairan ke? Mestilah. Orang macam Tini ni ada peminat. Dalam hidup ni, kalau sudah ada seorang peminat, cukuplah. Peminat itu boleh pandu kita sampai akhir hayat. Bagi semua begitu. Sebagai contoh, saya berminat pisang goreng Tini. Pisang goreng orang lain, saya tak suka. Kenapa? Pertama, rasanya sedap. Keduanya, penggorengnya berhemah dan ramah. Ketiga, orangnya cantik. Keempatnya, Ada bakat seorang pengusaha kecil. untuk menampung hidup Encik Kamal. Orang miskin macam saya, sambil belajar, sambil cari pendapatan. Itulah yang dipuji peminat Tini. Boleh saya tahu peminat saya tu? Dia minta saya rahsiakan. Sampai begitu sekali, Janji tidak boleh dimungkiri. Goreng apa lagi tu? biji cempedak. Nak ke? Kenapa tak cakap dari tadi? Minta RM5? Tak minta pun. Duit kecil dah tak ada ni. Mana cukup saya nak kembalikan bakinya. Bayar besok je lah Encik Kamal. Ambil dulu. Kalau ada masa esok, saya singgah ambil. Saya tak nak terima budi orang. Tini simpan aja. Kamu baru balik, Tini? Ya ayah, Tini bawa pisang goreng. Bagi saja dekat adik kamu tu. Ayah tunggu Tini ke? Ayah nak lebih hari ni. Hari hujan begini, tak ramai pelanggan yang singgah di gerai tu. Makcik Nisa bagi sikit je lah. Ayah tak mahu dengar alasan kamu. Hari ni, ayah mahu lebih. Ayah ambillah semua. Tini tak ada lebih daripada ni. Orang lain, ayah yang bagi wang sekolah. Tapi, Tini lain. Ayah nak bayar hutang orang. Ayah janji nak bayar malam ni. Kenapa ayah berhutang? Sudah acap kali Tini cakap, ayah tak boleh berhutang. Kita tak mampu nak bayar. Ayah bukan ada kerja. Dulu ayah buang mak. Sekarang mak Cik Kiyah juga dah lari. Ayah tak nak ubah perangai ayah tu. Nak mengajar ayah pula. Ini saja upah yang Tini dapat petang ni ayah. Ayah ambillah. Tini bekerja ni pun kerana ayah. Tini berkorban terlalu banyak untuk ayah. Tini tak kesal. Selagi Tini mampu, Tini akan tolong ayah. Anak tak kenang budi. Tini bersekolah ayah. Udin juga bersekolah. Leha perlukan makan ayah. Beban tu atas Tini seorang ya. Baiklah. Esok ayah mahu lebih sikit. Ayah keluar dahulu. Ya Tuhan, berikanlah hidayat kepada ayahku supaya dia insaf. Tini, sewaktu mudanya ayah kamu seorang yang penyayang. Seorang yang mengambil berat terhadap anak-anaknya. Tetapi, sejak kematian adik kamu Kamarul, kerana kemalangan jalan raya di depan matanya, ayah mula jadi tak menentu. Bukan mak tak menyayanginya, Tini. Tapi kalau setiap malam mak dipukul, diterajang kerana sedikit kesilapan, manalah mak sanggup menanggungnya. Mak tetap ingat kamu. Mak, Dah 2 hari gerai ini tidak berasap. Ke mana? saya pindah rumah. Kenapa? Rumah lama dah tak sesuai? Tidak juga. Habis tu, Ayah ajak pindah. Kita pindahlah. dulunya tinggal dekat mana? Jalan Melo. Sekarang, Kenapa nak tahu? saya nak ambil tahu. Salahkah kalau diberitahu? Salah tu tak. Tapi untuk apa? Sekadar nak tahu. Kalau ada kelapangan, saya nak jenguk. Lorong senduduk, terpencil, rumah pun kecil. Tak apa. Saya nak ziarah ayah awak Tini. Ayah uzur. Saya tahu. Lorong itu pun saya tahu. Ada kawan istimewa ke di sana? Ada teman lelaki saya. Ketawa pula. Kasihan. Apa nak dibuat? Itu saja yang ada. Orang kacak macam Encik Kamal tak payah nak dapat orang. Perempuan ya. Sedang mencari. Sudah ditemui tapi terhalang pula. Apa halangannya? Seperti sedang bersekolah lah. Perempuan sedang bersekolah, jangan diganggu. Masih ramai yang single. Yang dah lepas sekolah, lepas diploma,
lepasan universiti, Bahasa mana ni? pinjaman dari bahasa novel. Cik Tini? Tak layak dipanggil berencik. Yang layak adik Tini. Belum sampai masanya. Kalau sudah sampai masanya, tentu dibolehkan. Encik Kamal nak berapa ringgit? Kalau berincik, saya tak nak jawab. Habis, saya nak panggil apa? Pakcik nak banyak mana? Tini, esok saya nak bawa emak ayah saya ke rumah awak. Nak jumpa ayah sama emak. Encik Kamal datang seorang je lah. Mak tak ada. Ayah uzur. Jadi, Kalau Encik Kamal nak berkawan dengan Tini, patuhilah permintaan Tini ni. untuk sementara, Tini tak jamin. Bergantung kepada keadaan. kalau saya ajak Tini makan, Makan, rasanya tak boleh. Tini tak boleh kenyang seorang. Maaf Cik Kamal. saya masih menaruh harapan. Baki selepas ditolak hari ini. Baki apanya ni? 3-4 hari dulu, Encik Kamal bagi uang besar kepada Tini. Yalah, tapi Tini dengar tak kata-kata saya tadi? Telinga Tini masih okey. Saya beli. Jangan ambil pisang je. Surat khabar tak ambil. Salam sejahtera, cikgu. Salam sejahtera. Duduk Tini. Semalam tak datang kan? Ada masalah sikit, cikgu. Ayah sihat? Macam cikgu tengok dulu juga. Ganggu ke kalau cikgu ambil masa sikit? Tak apa. Sebelum datang jumpa cikgu, saya dah jumpa cikgu Fadil. Semalam cikgu dapat faham Tini pindah ke rumah sewa baru. Di lorong senduduk. Rumah tu lebih kecil, cikgu. Rupanya selama ini Tini yang bayar sewa rumah ya? Kalau tak kerana nak bayar sewa rumah, Tini takkan kerja di gerai makcik tu. Kalau cikgu nak tahu kemerosotan pelajar saya, itulah puncanya. Cikgu sangat rasai keperitan hidup Tini anak beranak. Biarlah Tini seorang yang rasai, cikgu. Jangan. Cikgu dah acap kali beritahu Tini. Apa-apa masalah yang Tini hadapi, kongsi dengan cikgu. Nak tunggu cerita Tini, Tini tak buka mulut pun. Tini malu, cikgu. Setakat cikgu yang boleh bantu, cikgu akan bantu. Kita ni manusia Tini. Hidup perlu pengorbanan. Macam Siti Khadijah terhadap suaminya, Nabi besar Muhammad. Pengorbanan Tini menjaga ayah, adik-adik tidak ternilai agaknya. Kami pindah sebab tak mampu bayar sewanya, cikgu. Pada mulanya, jiran sebelah mengajak duduk. Tapi ayah tak boleh tinggal di rumah orang. Cikgu tahulah perangai ayah tu. Mau tak mau, saya cari rumah lain. Mujurlah dapat rumah kecil tu. Ada api, ada air, cukuplah. Tini, Ada apa, cikgu? suami cikgu akan pergi kursus lebih 6 bulan di England. Dia minta cikgu cari teman bermalam. Cikgu teringat Tini dan keluarga. Kalau sekadar Tini sama adik-adik Tini, tak jadi masalah. Tapi bila difikirkan ayah, berat rasanya, cikgu. Tapi cikgu difahamkan ayah tak macam dulu lagi. Berkat doa cikgu, kenalan Tini, ayah dah berhenti merokok. Cikgu faham. Sebab tu cikgu buat tawaran ni. Cakap baik-baik dengan ayah. Mana tahu terbuka hatinya. Cikgu. Siapa datang tu Tini? Cikgu Zakiah, ayah. Cikgu sekolah Tini. Apa khabar Pak Bakar? Batuk cikgu. Nasib saya cikgu. Nasib orang kurat merokok. Dah lama Tini suruh saya berhenti. Saya degil. Tini beritahu saya Pak Bakar baru berhenti merokok. Baguslah tu. Doktor suruh saya berhenti. Katanya, kalau tak berhenti, penyakit batuk saya makin teruk. Kalau dari dulu lagi Pak Bakar berhenti, taklah jadi begini. Cikgu, anak saya ni cerdik. Dari kecil lagi dia sebut universiti. Saya nak sangat dia masuk universiti. Jadi orang baik-baik. Dapat bantu adik-adik. Dapat bantu emaknya juga. Tini, dah cakap dengan tentang tawaran cikgu tu? Tawaran apa tu cikgu? Lepas raya nanti, cikgu. Pak Bakar, saya bawa buah tangan sikit. Terima kasih. Tini, dah hasar ke belum? Dah, ayah. Mak, terima kasih atas doa, Mak. Gembira nampaknya ni. Ayah, Mak. Ayah dah pulih. Ayah dah berhenti merokok. Merokok tu mak tak runsing mana. Tapi yang satu tu kalau dah ketagih, Syukur, Mak. Lepas Tini bawa jumpa doktor, ayah mula berubah, Mak. Hari pertama selepas balik jumpa doktor, dia tak minta rokok, Mak. kenapa sampai bawa ke doktor tu Tini? Batuk melampau-lampau.
Tini bisik kat doktor tentang tabiat buruk ayah tu. Lagi banyak doktor nasihat. Ayah angguk je. Syukurlah. Kamu pun jadi lebih tenang. Oh ya, Mak dapat tahu kamu pindah rumah. Mana mak tahu? Tak larat nak bawa sewa mak. Tini cari rumah lebih kecil. Lelaki yang Mak katakan dulu beritahu Mak. Siapa tu mak? Dia bagi tahu namanya. Kalau tak silap, Kamal rasanya. Encik Kamal datang jumpa mak. Buat apa? Katanya dia berkenan dekat Tini. Puji macam-macam tentang diri anak Mak ni. Tentu Tini pernah jumpa dia ni. Dia tu pelanggan tetap pisang goreng Tini, mak. Hari-hari dia datang beli. Tandanya dia berkenan dekat kamu. Katanya dia nak ajak kamu keluar makan. Dia minta izin Mak. Apa mak cakap? Mak nak kata apa? Mak cakap tanya empunya badan ajalah. Mak, Tini kenal luaran je. Dalaman mana Tini tahu? Entah siapa-siapa. Jangan buat tangkapan yang bukan-bukan. Mak tengok dia tu budak baik, sopan, ramah. Mak memang suka lelaki macam tu. Bermenung jauh nampaknya. Teringat kisah lama-lama. Kenapa semacam gugup aja ni Tini ni? Pengalaman pertama keluar makan seperti ni agaknya. Saya jumpa emak Tini minggu lepas. Tini tahu. Kalau boleh saya teka, Tini bimbang dilihat orang. Lagipun mak dah benarkan saya ajak keluar anak daranya. Tini datang ni pun kerana tak sampai hati nak tolak. Acap kali Encik Kamal mengajaknya. Terima kasih tidak terhingga atas kesudian keluar makan. Tapi Tini tak boleh lama tau. Orang bernama Kamal ni tak akan seleweng. Saya dapat tahu sijil SPM Tini layak masuk ATM, maktab. Sengaja Tini tak minta. Kenapa? Takut diterima. Aneh. Memang Tini lain daripada orang lain. Tini bekerja sambil sekolah. Tini ada tanggungjawab. Tini kena jaga ayah. Sukar mencari seorang puteri yang bertanggungjawab begini. Kalau Tini masuk maktab, siapa nak jaga ayah dan adik-adik? Cik Kamal, inilah saya. Mulai malam ini, saya tak mahu dipanggil encik. Cukuplah dengan menyebut Kamal. Saya juga orang susah. Tini nak tanya satu perkara. Jawablah dengan seikhlasnya. Apa dia? Mengapa pilih Tini sebagai kawan? Tini orang miskin. Rupa tak seberapa. Pelajaran tak tinggi. Cita rasa saya tidak meletakkan 3 faktor itu. Pada saya, ketabahan, keyakinan diri dan pengorbanan menjaga keluarga mengatasi segala-galanya. Tini memiliki ketiga-tiga aspek itu. Itu saja yang Tini boleh lakukan. Target Tini masih belum sampai. Tini nak belajar sampai ke puncak. Kamal tak halang kan? Jangan jadikan perkenalan kita sebagai halangan untuk Tini belajar. Belajarlah. Ambil ni. Apa ni? Tini belum bayar yuran peperiksaan lagi kan? Tini dah ada duitnya. Jangan berbohong pada saya. Tini belum lagi jelaskan. Takut rasanya menerima budi orang. Sumbangan kecil saya jangan anggap sebagai pengikat. Tini sendiri tak pasti akan melaluinya. Ayah dah okey. Tumpukan sepenuhnya kepada belajar. Terima kasih Encik Kamal. Tengok tu. Maaf, Abang Kamal. Alhamdulillah. Cerah masa depan. Cikgu! Panjang umur awak Tini. Baru saja cikgu menyebut nama awak depan guru penolong kanan. Tini pun memang nak jumpa cikgu. Tini nak serah ni. Apa dia? Yuran peperiksaan. Mesti ada seseorang yang bagi ni. Ada insan yang bersimpati dengan Tini, cikgu. Dia minta dirahsiakan namanya. Ke Tini dah ada apa-apa ni? Adalah cikgu. Pemberi yuran ni mahu Tini belajar bersungguh-sungguh. Dia mahu Tini masuk U. Baik sungguh budi orang tu. Tapi rasa-rasanya cikgu boleh teka orang tu. Kalau cikgu tahu pun, jangan cakap dekat orang lain ya cikgu. Yalah, pisang goreng Tini istimewa ya. Cikgu, Apa yang Tini bawa tu? mak yang bagi tadi. Katanya untuk ayah sekali. Mak sihat ke? Sihat? Dia kirim salam dekat ayah. Sejak dia dapat tahu ayah dah sihat, mak makin gembira ayah. Sejak akhir-akhir ini, ayah terpandang-pandang muka emak kamu. Dia baik orangnya. Ayah rasa bersalah sangat. Kenapa ayah halau dia? Ayah, Nak ke dia jumpa ayah? Ayah nak minta maaf. Kalau Tini boleh bawa ayah, ayah nak minta maaf. Ayah banyak sangat buat dosa kepadanya. Siapa yang datang tu Tini? Encik Kamal ayah. Budak tu baik Tini. Jangan buat musuh. Ajak dia naik. Kata Tini,
Pak Bakar nak jumpa. Kalau kamu boleh bawa pakcik nak sangat jumpa dia. Minggu depan dah tak boleh lagi. Kenapa tak boleh ditunda minggu depan, Ayah? 2 hari lepas, ayah minta kerja di kawasan perumahan baru di Jalan Seman. Tokeh minta ayah datang mulai minggu depan. Ayah dah rasa sihat. Nak tanggung kamu dan adik-adik kamu pula. Ayah belum sihat tu. Ayah dah sihat. Ayah nak tengok kamu belajar. Adik-adik kamu belajar. Kalau boleh, ayah nak ajak emak kamu sama duduk sekali. Ayah, Tini belum pernah rasa gembira seperti ni. Alhamdulillah. Saya berjanji akan laksanakan hasrat Pak Bakar. Tini, mari kita jumpa mak. Ajak adik-adik sekali. Tini terlalu gembira, Ayah.